Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni kita buat video apa Macam biasa lah. Kita buat video reaction to UXM. Actually video ni dah keluar I think A month ago lah. a month ago or maybe a few weeks ago. Kenapa pun nak buat sekarang? Because we've been so busy. Very busy. So hari ni kita ada kesempatan and we are very very free and we are trying something new. So kita akan record to our reaction. I hope you guys will enjoy our video. Hari ni I bawa husband I buat video reaction. Kenapa tak buat seorang? Plus saja je, nanti tak ajar dia maju. Tak maju lah. Ni nak maju. Okay, yeah. Without wasting no time, let's start lah. Sebelum kita bermula, hubungilah ejen-ejen kami yang mantap tadi. Kalau anda ada apa-apa soalan saja, hubungi mereka. Pada episod malam ini memang agak special sebab kami ada Zaidi yang akan kongsikan ceritanya yang menyeramkan dan juga sedih. Seram atau tidak, saya tak tahu lagi. Jadi jom kita saksikan episod malam ini. Ready. Isteriku pulang. Pulang ke mana? Puan? Nama aku Zaidi dan aku ni kerja di industri media di Malaysia. Ini adalah cerita aku yang berlaku 3 tahun yang lalu. Cerita ini telah menjejas kehidupan aku dan sudah lama aku telah rahsiakan kepada semua. Aku ada seorang isteri bernama Suzana. Seperti suami yang lain, aku sayang sangat terhadap isteri aku. Aku faham tentang cerita lama isteri aku. Ramai yang minat dengan dia, tetapi jodoh telah tetapkan kami untuk bersama. Aku tahu ramai yang sakit hati dengan pernikahan kami, namun ia menjadi satu masalah kerana ada yang cuba musnahkan hubungan kami dengan secara halus. Berkali-kali juga kami diganggu dengan kelibat dan bayangan-bayangan di rumah apabila kita ada cahaya mata yang pertama. Gangguan menjadi lebih ganas bila anak kami berumur 9 tahun. Bini aku selalu jatuh sakit dan keadaannya bertambah teruk sampai dia dirasuk pada setiap waktu maghrib. Aku panik dan menelefon ambulans. Bini aku meninggal dunia di hospital dan aku tak tahu bagaimana untuk bilang anak aku bahawa ibunya telah meninggal dunia buat selamanya. Wow, Hanis. What are you doing? I'm making a 4D like this one. Oh, okay. Mana Hanis belajar buat macam ini? I watch from YouTube. YouTube? Yes. Pandailah anak ayah. Okay, Hanis. Hanis nak makan tak? Yes. Hanis nak makan apa? I want to eat McDonald's. McDonald's, bagus. Pasal ayah dah beli McDonald's untuk Hanis. Tapi kat dapur lah. Yay. Okay. Hanis jangan makan dulu, okay? Ayah nak pergi bawah ambil letter daripada letterbox. Lepas tu kita boleh makan sama-sama. Yay. Okay? Okay, Hanis, you kemas tu semua dulu and wait for ayah, okay? Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Hanis. See you later.
bil, surat tak datang. Bila tak ada duit, nanti surat datang lah. Sorry, Buddha. Ni apa yang berpasir? Anis. Anis, saya dah balik ni. Anis? 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 Ayah. Anis? Anis? Anis dah kemas ke belum? Hanis tak kemas. Kenapa Anis tak kemas? Hanis tengah berbual dengan ibu. My appreciate Mr. Mother. Anis. Anis tak boleh cakap macam itu, okey? Okey. Ibu kan tengah sakit. Ibu tak ada rumah, okey? Kalau Hanis rindukan ibu, ayah pun rindu sangat dengan ibu tak? Tapi Hanis tak boleh cakap macam tu lagi, okey? Ayah rindukan ibu. Mestilah ayah rindukan ibu. Kalau boleh, ayah memang nak peluk ibu tahu. Ayah rindukan ibu. Ibu kat situ. Hanis pergi masuk dalam. Hanis sambil maju, okey? Kita pergi rumah nenek, okey? Ya. Baby, no. No. Don't bite. Hey. Don't bite. Yo. Mana? Mana? Anis? Anis? Dah siap belum, Anis? Jom, cepat. Okey? Abang. Tak happy ke? Oh, kita pergi rumah nenek, okey? Maybe, Kita pergi rumah nenek dan kita boleh makan kat sana, okey? Selepas aku nampak wajah bini aku di rumah, aku dengan pantas bawa anak aku pergi ke rumah mak aku dan tinggalkan dia di situ. Kerana malam itu, aku perlu kerja shift malam. Fikiran aku masih terganggu. Aku rasa rindu, sedih dan juga takut. Aku betul-betul keliru. Tapi aku teruskan tanggungjawab aku dan anggap itu semua sebagai suatu khayalan. Okey, kini kita kembali kepada segmen membaca email ya. Dan saya dapat banyak email ni. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, email pertama adalah dari Hamida, Puan Hamida. Okey, emailnya adalah, saya selalu doakan anak saya untuk sukses selalu dalam pekerja-pekerja diorang dan ada projek besar insya-Allah. Tolong doakan diorang semua dapat. Amin, amin, amin. InsyaAllah, Cik. InsyaAllah. Okey, jom kita baca email seterusnya ya. Email seterusnya dihantar oleh Puan Suzana. Dan emailnya katakan adalah, hai, saya rindu sangat dengan anak saya, Hanis. Dan saya juga rindu kepada suami saya dan kepada suami saya,
Saya sayang sangat kepada awak. Dan saya selalu akan berada di sisi abang. Abang, saya akan teman abang pada malam ini. Allahu Akbar. Saya akan berada di sebelah abang. Saya minta maaf email ni agak okey. Okey, saya akan mainkan lagu daripada kiriman daripada Cik Aziz ya. Okey. Saya jumpa lagi, saya nak Apa tu? Tak tahu. Oh, benda Bang, abang janji sesuatu dengan Suzana boleh? Nanti kalau Suzana dah tak ada, abang tolong jagakan Hanis. Suzana. Suzana cakap apa ni? Abang tolong janji Suzana je. Abang jauhkan Hanis daripada si dia. Suzana. Apa ni? I tak faham. Bang, abang janji Suzana jaga Hanis tau. si dia tu siapa maksudnya? Hello? Hanis, you belum tidur? Hanis belum tidur. Kenapa ayah? Okey, Hanis kat rumah nenek best tak? Best, nenek masak french fries dan nugget. Hanis, ayah nak tanya sikit. Tanya apa ayah? Ibu ada kat rumah? Ibu tak ada kat rumah. Kenapa ayah? Ayah nak berbual dengan ibu ke? Tak ada, ayah tanya je. Okey, Hanis, you go to sleep, okay? Okay, good night Good ayah. night. Macam mana nak kacau lelaki ni? Someone hantar suspect. How could this kind of thing possibly tiba-tiba just macam True. maybe ada gift ke? Wah, Dah tahu pagi sih. Abang. Abang nak pergi mana? Suzana? Iya, abang. Suzana? Kau bukan bini aku.
Bini aku dah meninggal. Kau siapa? Ini Suzana lah abang. Suzana rindu sangat ke abang. Kau jangan nak mengarut. Apa kau nak dengan aku, dengan keluarga aku? Kau syaitan. Kalau kau berani, kau tunjuk aurat kau. Kalau abang betul nak tahu, Kau boleh cakap. Kau nak tahu apa? Keesokan hari, Ustaz datang ke rumah dan terjumpa bungkusan aneh di luar rumah saya. Ustaz tu juga tanya kalau aku ingin tahu siapa yang telah mengkhianati keluarga aku selama ni. Aku membuat keputusan untuk tidak mahu tahu atas siapa yang telah khianati keluarga aku. Kerana apakah bezanya aku dan si dia yang dengki tu? Kalau satu hari aku berdendam, aku cuba bersabar dan reda atas kejadian kerana aku percaya yang Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kami semua. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Apa kabar para penonton yang budiman? Kita telah lihat satu kisah yang amat menyayat hati, bagaimana kedengkian merosak kehidupan. Dan sememangnya kita tahu bahawasanya kedengkian ini telah banyak berlaku. Tetapi apa sebenarnya kedengkian ini dan bagaimana ia mampu merubah dan juga merosak kehidupan seseorang? Adapun bila kita lihat tentang dengkinya seseorang, sebenarnya dia tidak bergembira ataupun dia tidak rasa suka dengan pemberian ataupun dengan kurniaan terhadap orang lain. Maka di sini sebenarnya seorang Muslim pada setiap waktu dan setiap saat apabila dia menghayati tentang suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Perkataan Ar-Rabb maksudnya Allah yang mengatur. Kalau kita tahu Allah yang mengatur dan kita sedar Allah yang mengatur, maka itu jualah yang mengaturkan seseorang mendapat kurniaan adalah Allah. Andai seseorang tidak rasa gembira, andai seseorang rasa duka dengan pemberian orang lain, sebenarnya pada siapa dia berduka? Pada siapa yang dia terasa hati? Adakah pada Allah yang telah mengaturkan sedemikian? Sebenarnya kedengkian ini berakar daripada ketidakpercayaan, ketidaksenangan. Ketidaksenangan dengan siapa? Takut-takut kita tak senang dengan Allah. Maka bagaimanakah keimanan kita? Dan dengan itu kita lihat bagaimana seorang suami terus menahan derita, menahan susah, menahan rindu yang teramat sangat sehingga terbayang-bayang. Dan kerinduan ini begitu mencengkam. Saya teringat satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah dengar Rasul SAW pernah berkata bahawasanya setiap orang Muslim yang kalau tercucuk kakinya, mafhum hadisnya, kalau tercucuk kakinya dengan duri ataupun musibah yang lebih hebat dari itu, maka akan dihapuskan kesalahannya, maka akan diberikan satu ganjaran kepada orang tersebut. Satu dosa diampunkan dan satu ganjaran diberikan. Para penonton, itu baru duri. Bagaimana tadi seorang suami rindu, sedih, kehilangan orang tersayang, kepayahan mengharungi kehidupan. Tetapi begitulah, apabila dia menyadari dan memahami bahawasanya Allah telah mengatur, maka dia jadi redha. Dia menjadi redha dan dia terus akur dengan apa yang Allah telah aturkan. Dengan itu menghasilkan sebuah kebahagiaan. Sebenarnya ada obat untuk si pendengki dan ada obat ataupun penawar bagi yang dikhianati, iaitu
Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Saya pun dah tak cukup nafas, tapi hidup hanya satu kali. Kalau kita ingat di mana kita akan pergi dan kita tahu Allah telah mengatur, itulah ubat si pendengki dan itulah penawar bagi dikhianati. Semoga Allah menjadikan dan memimpin kehidupan kita ke arah yang lebih barakah dan lebih aman dengan diri, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kata-kata dan nasihat dari Ustaz Kai. Bagus Ustaz Kai ni Dia ceramah, dia nasihat, dia boleh nyanyi juga. Alhamdulillah. Sebelum saya clue, saya nak buat announcement sikit. Episod akan datang ini adalah episod yang terakhir untuk season ketiga. Kerana UXM nak berehat seketika. Kerana apa? Kerana kita dah menang ini dan kita telah janji kepada awak semua untuk membuat filem atau cerita hantu the movie. Jadi kita akan fokus dan buat filem atau movie cerita hantu ya. Jadi itulah announcement yang tak seberapa gempak tapi actually gempak juga. Itu je. Terima kasih. Alamak lupalah. Clue. Jumpa di filem nanti. Oh tak, belum lagi next episode. Oh my god, selamat pagi. So how's the video? Video lah. How? Channel. Apa you punya nasihat kat orang-orang? Nasihat taklah. I'm not good in advice, tapi apa yang I pernah dengar and also some heard before, sesuatu takkan terjadi tanpa izin Allah. Mungkin ianya berlaku pada seseorang sebab Allah tahu dia mampu, and then yes, at the same time Allah akan lindungi lah, tolong orang yang kena sihir ni apa semua. I don't know whether I'm right or not, correct me if I'm wrong. And also setiap manusia lain, tapi kalau dia jangan sampai ke perasaan dengki ke arah macam itulah nak buat orang. Betul tak? Yang penting apa yang jadi kat kita, apa yang kita lalui kehidupan itu dah diizinkan, dah ditentukan. Okay, kita bersyukur aja. Setiap manusia punya nikmat semua lain-lain. Setiap perjalanan manusia dalam kehidupan pun lain-lain. Semua dah diaturkan. So bersyukur je lah. Tu je, saya pun bukan ustazah. Tapi this is what I learn from myself every day, because I used to be susah. So tengok orang lebih, alhamdulillah. Tu je. Satu hari akan ada peluang kita. Okay, so yang that's cukup lah. Trying to bercakap. So guys, I hope you guys really enjoyed. Memang tak ada reaction langsung. Sorry. Memang kita tak ada reaction apa-apa pun. But it's a good thing that we learn. Ya, banyak message yang tersirat kat situ yang baik-baik. So insyaAllah kita jumpa lagi. Till next time guys. Assalamualaikum. Selamat berpuasa akan datang Yes, selamat berpuasa guys. Bye. Bye.